Sarawakku sayang, salam Unimasku sayang, salam perpaduan. Yang saya mulakan Profesor Dr. Wan Hashim Ridwan Ibrahim, Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi Universiti Malaysia Sarawak, yang berusaha padu balo sampun Dr. Dayang Aiza Maisha binti Abang Ahmad, Timbalan Dekan Hubungan Industri dan Masyarakat yang mewakili Dekan Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Cik Khatijah binti Muhammad Tuah, Penasihat Program Thrift and Thrive, congratulations. Saudari Nur Hazwani binti Abu Bakar, Pengarah Program Thrift and Thrive, Dekan-dekan, pengarah-pengarah Pusat Institut dan bahagian Barisan Pensyarah Fakulti Bahasa dan Komunikasi, staf-staf serta pelajar-pelajar yang saya muliakan. Oleh kerana Profesor Wan Hashim memberi pantun, paksalah saya jawab pantunnya. Tapi lain sikit bunyi. Contoh bunyinya. Dalam pokok ada karbon. Dalam air ada hidrogen. Syabas tahniah fast fashion. Teruskan perjuangan demi climate change mitigation. First time kita dengar pantun bahasa Malaysia dan English. Jadi mula sekali terima kasihlah kerana menjemput saya pada pagi ini untuk merasmikan program Thrift and Thrive Fast Fashion Awareness Campaign oleh Fakulti Language and Communication Universiti Malaysia Sarawak. Sebenarnya bukanlah saya gagal gila nak datang ke Unimas, sebab ini adalah merupakan tugas saya. Dan bukan saja saya pergi ke Unimas, malahan saya pergi ke luar negara hampir setiap bulan untuk menghadiri conference dan seminar berkenaan dengan climate change mitigation. Ya. Syabas tahniah saya ucapkan kepada Cik Khatijah Hazwani, Nur Hazwani binti Abu Bakar, kerana telah memimpin pelajar-pelajar sekalian untuk menjayakan program yang begitu baik ini. Saya boleh lihat di belakang sana banyak sekali fast fashion yang bergantung-gantung. Syabas tanya juga kepada Unimas, kepada Profesor dan seluruh pentadbiran Unimas kerana telah peka tentang betapa pentingnya kita untuk mengambil bahagian dalam mitigasi perubahan iklim. Sebenarnya tadi saya tunggu je dalam ucapan. Ada sih saya nak nyebut climate change. Kerana isu global sekarang adalah climate change. Dan program Thrive and Thrift ini merupakan salah satu daripada strategi ataupun cara untuk kita mengatasi climate change. Saya cerita sedikit. Seluruh dunia telah pun mengalami climate change sejak berbilion-bilion, berjuta-juta tahun yang lalu. Sebab climate change adalah perkara semula jadi. Ya? Ini adalah fenomena alam semula jadi. Tetapi di dalam lebih kurang 100-200 tahun yang lalu, perubahan climate change telah pun mendadak sekali, di mana pengeluaran greenhouse gases yang termasuk carbon dioxide, methane dan sebagainya telah pun meningkat dengan begitu cepat sekali. Sebabnya perindustrian, disebabkan oleh industrialization, iaitu di negara-negara yang membangunlah, bukan di kawasan kita, tetapi kesannya di seluruh dunia, terutama sekali di negara-negara ketiga, third world countries. Kesannya akan menjadi lebih teruk di kawasan-kawasan third world country, sebab negara maju boleh adaptasi kepada climate change dengan mudah sekali oleh kerana mereka mempunyai teknologi
dan juga mereka mempunyai sumber keuangan dan sebagainya. Mereka boleh adapt dengan lebih mudah dibandingkan dengan negara-negara ketiga yang tidak mempunyai teknologi dan juga tidak mempunyai sumber untuk menjalankan program-program adaptasi. Jadi untuk mengurangkan perubahan ataupun kesan climate change, iaitu lebih kepada peningkatan suhu dunia, iaitu 1.5 degree Celsius above suhu sebelum zaman industri, dan boleh menyebabkan global warming, dan global warming akan juga menyebabkan extreme of weather pattern seperti banjir yang kita lihat sekarang yang berlaku. Ada kawasan yang tidak pernah banjir tetapi boleh kena banjir, dan di Pakistan 2/3 Pakistan telah pun mengalami banjir, dan juga drought juga boleh berlaku. Intense typhoon yang begitu kuat sekali, yang lebih kuat daripada biasa. Dan juga sekarang kita boleh lihat fenomena yang digelarkan rain bomb. Ada bom hujan. Bom hujan ini kalau you Google, baru didefinisikan dalam 2 tahun yang lalu. Rain bomb adalah merupakan penurunan hujan yang begitu banyak dalam masa yang singkat dan boleh menyebabkan flash flooding dan sebagainya, ya. Dan akhirnya nyawa manusia akan terancam disebabkan oleh climate change. Melalui food security, kita tidak boleh lagi menanam dan bertani seperti biasa. Kita kena cari cara-cara lain, dan banyak lagi ancaman-ancaman kepada ekonomi dan kepada kehidupan manusia, ya. Jadi ini adalah merupakan isu yang utama. Walaupun sekecil-kecil thrive and thrive, tetapi kesannya sebenarnya adalah dalam climate change mitigation, ya. Syabas tahniah saya ucapkan kepada Minima, terutama sekali kepada Fakulti Language and Communication. Saya ingat fakulti lain yang akan membuat program seperti ini, tetapi Fakulti Language and Communication yang sedar dan aware tentang perkara thrive and thrive akan menyumbang sedikit sebanyak menyumbang kepada mitigasi perubahan iklim. Dan juga para hadirin, pelajar-pelajar yang saya kasihi, saya juga ingin berkongsi kedung saya ada situ polisi ataupun dasar kerajaan kita berkenaan dengan climate change dan environmental sustainability, iaitu kementerian yang saya berada sekarang. Kita telah pun merancang untuk menubuhkan kementerian yang baru di Sarawak, iaitu yang dinamakan Kementerian Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar, ya. Sebabnya apa? Sebabnya oleh kerana isu climate change adalah isu global yang boleh mengancam nyawa kita dan juga mengancam Sarawak. Oleh kerana Sarawak adalah negara yang belum lagi membangun, satu. Dan yang kedua, Sarawak dianugerah dengan banyak sekali sumber-sumber asli, ya, yang berkaitan dengan kelestarian alam sekitar. Contohnya, saiz Sarawak adalah besar, adalah lebih kurang hampir sama dengan saiz Semenanjung Malaysia. Dan dalam saiz 33 juta hektar tersebut, 65% adalah merupakan hutan, forest. 65% forest, ya. Jadi boleh bayangkanlah, forest kita lebih besar daripada Semenanjung Malaysia, daripada saiz hampir sama besar dengan Semenanjung Malaysia. Dan di dalam hutan-hutan tersebut ada karbon, ya. Dalam pokok-pokok, dalam mangrove, bakau dan peat terdapat karbon di dalamnya, dan itu adalah merupakan carbon stock. Dan carbon stock dan karbon sekarang adalah merupakan satu komoditi yang boleh di-trade di antarabangsa, ya, boleh di-trade dan boleh menjadi pendapatan baru untuk Sarawak dan juga untuk pemilik tanah, terutama sekali pemilik tanah yang besar-besar lah. Sebab untuk trading karbon ianya memerlukan lebih kurang 100 hingga 500 ekar tanah untuk dia viable,
Kalau tanah-tanah kecil dia terpaksa berkumpul-kumpul lah untuk membentuk satu koperasi ataupun syarikat, dan perlu dikeluarkan sidil karbon oleh badan-badan antarabangsa dan sebagainya untuk membolehkan pemilik-pemilik hutan dan pokok-pokok tersebut untuk mengambil bahagian dalam carbon trading. Ya. Ini merupakan satu pendapatan baru untuk Sarawak, dan rakyat Sarawak akan mendapat keuntungan dari segi cukai. Ya, kita akan tax pemilik-pemilik ini ke atas carbon yang di-trade, dan itu akan merupakan satu pendapatan baru untuk rakyat-rakyat Sarawak. Dan selain daripada hutan, kita juga mempunyai banyak sungai. Kita mempunyai 300 lebih sungai. Dan sungai-sungai kita adalah sungai-sungai yang besar-besar, yang panjang-panjang, dan dalam-dalam. Ya. Dan di dalam sungai-sungai tersebut, kita boleh membina ampangan hidro, iaitu hydro dam. Dan di Sarawak kita mempunyai 4 hydro dam yang besar, iaitu di Bakun. Dah pergi Bakun? Belum. Kalau dah masa boleh pergi Bakun. Oh, best pergi Bakun. Dari Bintulu 3 jam naik kereta. Kalau ada heli lebih cepat lah. Tapi kalau kereta 3 jam. Dan ada resort di Bakun. Ada resort. Ya, you can stay in Bakun. And then you boleh lihat ampangan betapa besarnya ampangan tersebut yang boleh mengeluarkan 2,400 megawatt elektrik hydro, iaitu green electricity, green hydro, iaitu sumber tenaga hijau. Ini yang dicari oleh dunia, dan kita mempunyai sumber tersebut. Selain daripada Bakun, kita juga mempunyai batang air, juga Murum, dan sekarang ini kita sedang membina ampangan Baleh di Baleh. Ya. Dan ini adalah merupakan sumber asli Sarawak dalam tenaga hijau yang dicari oleh dunia. Ya. Selain daripada sungai, kita juga mempunyai satu kawasan yang terletak di luar Ring of Fire. Tahu Ring of Fire? Ring of Fire adalah kawasan gempa bumi, dan di dunia ada 3 kawasan di luar Ring of Fire, iaitu di North Sea dekat Norway, di Amerika, dan juga di Sarawak, iaitu di perairan Sarawak. Maknanya kawasan ini adalah stabil, dan kita boleh menyimpan karbon. Karbon-karbon yang mencemar udara itu sekarang sudah ada teknologi untuk menangkap karbon itu dan disimpan di dalam tangki, dicairkan dan disimpan di dalam telaga-telaga minyak yang sudah tidak dipakai. Dan di Sarawak kita mempunyai hampir 2,000 lebih telaga minyak yang boleh digunakan untuk menyimpan karbon. Dan kita akan memulakan projek ini pada bulan depan bersama-sama dengan Petronas dan Petros. Dan ini juga akan menjadi sumber pendapatan yang baru untuk Sarawak dan untuk rakyat Sarawak, kerana karbon ini akan disimpan bukannya 2-3 tahun tetapi beratus-ratus tahun. Dan bayangkanlah jumlah pendapatan yang kita boleh dapat melalui sewa untuk menyimpan karbon di dalam telaga-telaga minyak yang sudah terpakai tersebut. Ya? Sesiapa yang menyimpan, contohnya negara Singapura, Korea, Jepun menyimpan karbon di dalam telaga minyak, mereka akan di-charge sewa dan banyak lagi licensing, permit dan sebagainya. Ya? Dan ini merupakan sumber pendapatan selain daripada kita mengambil bahagian dalam mitigasi perubahan iklim. Ya? Dan juga Sarawak dianugerah oleh kepimpinan dan kestabilan politik yang begitu baik sekali di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Premier kita, dan juga barisan kabinet dan ahli-ahli Dewan Undangan dan juga ahli-ahli Parlimen, di mana Sarawak boleh menarik banyak pelabur-pelabur daripada luar negara. Dan sekarang kita sudah pun berjaya menubuhkan 2 buah kilang untuk menghasilkan hidrogen di Bintulu, sebuah daripada Korea dan sebuah lagi daripada Jepun.
sudah confirm, dan akan menghasilkan 100,000 kilogram hidrogen setahun dan boleh memberi pekerjaan untuk setiap kilang. Jadi bayangkanlah, saya rasa mereka pun akan mencari pakar-pakar bahasa sebab tidak Korea dan Jepun dia perlu translator dan sebagainya. Boleh, mohon untuk bekerja di kilang-kilang hidrogen dan sebagainya. Dan kita banyak lagi kilang-kilang hidrogen daripada negara-negara lain yang sedang menunggu untuk menubuhkan kilang-kilang tersebut di Sarawak, di Bintulu. Sebab apa? Sebab kita mempunyai tenaga hijau hidro. Itu merupakan senjata ampuh dan senjata rahsia Sarawak, iaitu tenaga hijau hidro. Dan juga di atas reservoir dam tersebut kita boleh membina floating solar yang terapung di atas tasik baku batang air. Batang air sudah ada, ya, boleh lihat, boleh pergi batang air kat Seri Aman, Murum dan sebagainya. Dan di atas tasik-tasik tersebut akan dibina floating solar mulai tahun depan, dan itu juga akan menambahkan lagi tenaga hijau yang akan dihasilkan oleh Sarawak. Jadi ini merupakan gambaran besar, namun usaha kita tu Thrive and Thrift juga merupakan salah satu strategi untuk kita mengawal perubahan iklim. Oleh kerana salah satu strateginya adalah circular economy. Circular economy, ya. Ini adalah circular economy. Syabas tahniah kepada semua pelajar-pelajar. Untung kita, kerana kita dah faham tentang circular economy awal-awal lagi, ya. Jadi ini kita boleh innovate dan boleh kembangkan sehingga ianya menjadi satu perindustrian yang baru, ya. Melalui Thrive and Thrift, satu program kecil, sejauh kecil lah, program biasa-biasa di sebuah fakulti di Unimas, di salah sebuah universiti di Malaysia, boleh menghasilkan satu ekonomi yang baru. Sebenarnya circular economy adalah salah satu daripada strategi kita untuk mengawal perubahan iklim. Contoh industri besar circular economy di Malaysia, di Sarawak, adalah kitaran semula tayar kereta, ya, tayar kereta. Tahu sih ada satu company namanya ZHA, boleh Google ZHA Kuching di Taman Malihah. Mereka mengitar semula tayar-tayar terpakai di Sarawak sebanyak 1 juta lebih tayar setahun, untuk menjadi rubber crumbs yang menjadi macam tepung getah yang kecil-kecil, ya. Dan boleh digunakan untuk membina playground kanak-kanak, ya. Playground itu adalah daripada rubber crumb. Dan juga sekarang ada teknologi baru untuk membina jalan raya yang ada dicampur dengan rubber crumb akan tahan lebih lama dan lebih bagus kualitinya. Itu merupakan circular economy yang besar lah, di skala yang besar di Sarawak. Dan tadi saya share dengan Profesor Wan Hashim dan juga Dr. Dayang tentang sebuah syarikat, iaitu apa nama syarikat? Clothes Line, you Google, di KL, yang menggunakan botol plastik mineral, ya, untuk menghasilkan fabrik, boleh jadi baju. 5 botol plastik besar, ya, 5 botol boleh menghasilkan satu baju. You Google lah, Clothes Line Factory di Kuala Lumpur. Jadi inilah merupakan inovasi baru. Selain daripada satu lagi saya nak share ialah tentang electronic waste. You can also do electronic waste. Sebenarnya ada 4 syarikat di Sarawak yang menjalankan industri electronic waste, dan tentu sekali di Unimas ada banyak electronic waste, ya. Dan mereka akan beli handphone, laptop, iPad dan sebagainya yang sudah rosak. Mereka akan beli dan mereka akan kita semula dan ambil metal yang berharga di dalam
appliance tersebut. Dan salah satu metal, saya rasa kita pun tahu, adalah emas. Ya? Ada emas dalam handphone kita, ada emas. Tetapi kita memerlukan 1 lori handphone untuk menghasilkan 1 gram emas. Dan kilang ini memang ada. Kilang ini ada terletak di Johor. Ya? So kilang-kilang di Sarawak mereka hanya kumpul dan send to Johor. Johor akan memproseskan bahan-bahan elektronik terbuang ini kepada emas, kepada copper dan sebagainya. Ya? Jadi ini merupakan industri-industri baru, bukan saja yang boleh menghasilkan ekonomi, tetapi ianya juga boleh menghasilkan memberi hasil dalam usaha kita untuk mengurangkan ataupun mengawal perubahan iklim yang sebenarnya adalah merupakan isu yang utama. Ya? Jadi saya harap semua pelajar, terutama sekali pelajar-pelajar faham dan lebih bersemangat dalam usaha untuk kita kontrol ataupun mengambil bahagian dalam pengawalan perubahan iklim, bukan saja di Kuching, di Sarawak, di mana-mana bahagian yang kita akan pergi kelak. Dan insyaAllah kita pun akan menjadi pekerja-pekerja di agensi-agensi kerajaan dan juga di syarikat-syarikat swasta. Teruskan usaha yang murni ini di dalam skala yang boleh kita lakukan demi untuk menyelamatkan planet bumi dan juga untuk mengawal perubahan iklim. Kerana melalui teori secara kiraan, kalau kita seluruh dunia bersetuju ya di bawah 2 perjanjian dunia, iaitu Kyoto Protocol 1995 dan juga Paris Agreement 2015, di mana 198 buah negara telah bersetuju untuk mengambil bahagian dalam climate mitigation dengan mengurangkan carbon emission dengan berbagai cara, hydrogen fuel cell, hydropower, recycling dan sebagainya. Kita boleh mengurangkan lebih kurang 45% carbon emission di dunia pada tahun 2030. Not that difficult. Ya. Dalam masa 7 tahun lagi, kita boleh kurangkan 45% of carbon emission in the world, provided seluruh dunia mengikut perjanjian tersebut. Dan sekiranya kita teruskan, kita boleh mengurangkan emisi karbon sehingga hampir-hampir zero, dan itulah yang dinamakan net zero pada tahun 2050. Maknanya ianya boleh dilakukan, and it is possible, dan kita boleh menyelamatkan planet bumi dengan berbagai strategi dan cara untuk kita mengurangkan penghasilan ataupun carbon emission ke udara. Ya. Jadi sekali lagi saya dengan ini mengucapkan banyak terima kasih, syabas dan tahniah kepada Nur Hazwani dan seluruh ahli jawatankuasa beliau kerana telah berjaya untuk menjalankan satu program yang begitu baik sekali sebagai permulaan participation pelajar-pelajar dalam climate change mitigation. Dan oleh kerana itu, saya sebagai wakil rakyat tentulah akan prihatin dengan pelajar-pelajar ya, oleh kerana semangat yang begitu baik ditunjukkan oleh pelajar-pelajar fakulti bahasa dan komunikasi, maka saya ingin menyampaikan sedikit sumbangan sebanyak RM10,000 kepada fakulti bahasa dan komunikasi dan juga ahli jawatankuasa trust and truth. Semoga program ini akan diteruskan pada setiap tahun. Teruskan program yang seumpama ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.